Assalamualaikum, aku Syah Ibrahim. Hari ni aku nak kongsikan dengan korang beberapa mitos berkaitan dengan smartphone. Yang mana mitos-mitos ni selama ni orang kongsikan dalam bentuk tips. Contohnya tips nak beli smartphone, tips nak jaga bateri. Dan selama ni pun kita percaya. Kita percaya tips ni dan kita follow. Sebab kita percaya ada benefits daripada tips yang orang sampaikan ni. So kita buat. Tapi sebenarnya tips-tips ni tak guna pun. Tak ada apa manfaat pun kalau kita follow. Tak ada efek pun pada smartphone kita, tak ada efek pun pada jenis smartphone yang kita nak beli kalau kita follow tips-tips ni. So kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Jom. Okay, so mitos yang pertama yang aku nak kongsikan ni adalah berkaitan dengan auto brightness. Mitos ni adalah menetapkan smartphone korang dalam mode auto brightness akan menjimatkan bateri. Sebenarnya salah. Sebab yang pertama adalah mungkin kita lebih banyak menggunakan smartphone di tempat yang terang. Jadi bila kita gunakan smartphone di tempat yang terang, kalau mode auto brightness, automatik makin terang keadaan tempat yang kita berada tu, makin smartphone kita akan lebih cerah skrin dia tu dan akan menggunakan lebih banyak bateri. Sebab yang kedua adalah suatu penggunaan dalam keadaan yang lebih gelap, malam contohnya. Betul, bila kita set auto brightness, bila dalam gelap, cahaya smartphone tu akan lebih malap dan menjimatkan bateri. Malap memang jimatkan bateri, tapi sebenarnya kita lupa sensor yang nak menetapkan, yang nak mengesan keadaan cuaca yang gelap tu akan menggunakan lebih bateri dekat situ. Sebab sensor nanti akan mengesan persekitaran yang gelap dan dia akan hantar input kepada otak smartphone kita, chipset tu, untuk proses supaya mengeluarkan arahan untuk memalapkan skrin smartphone. So end up dekat situ kita guna lebih bateri lagi untuk sensor dan untuk pemprosesan, untuk smartphone kita menentukan kadar kecerahan yang berpatutan dalam keadaan gelap yang mana kita berada tu. Mitos yang kedua adalah berkaitan dengan background apps, yang mana dikatakan kalau kita tutup background apps yang kita tak nak guna dah pun akan lebih menjimatkan bateri. Sebenarnya menutup background apps tidak menjimatkan bateri pun, malahan mungkin akan menggunakan lebih bateri lagi. Apple dan Android secara rasmi telah mengumumkan bahawa menutup background apps tidak akan menjimatkan bateri pun. Yang mana sistem smartphone kita ni sebenarnya ada satu algoritma, yang mana algoritma ni akan menentukan bahawa bila perlunya untuk smartphone kita tutup satu-satu apps, refresh ataupun buka balik, dan menetapkan had pada aplikasi yang banyak menggunakan bateri. Jadi kita tak perlu bimbang, semuanya dah diuruskan oleh smartphone. Walaupun kita tak tutup background apps, sebenarnya ia seolah-olah ditutup dan tak digunakan pun di belakang tabir. Dan kalau korang tutup background apps tu, mungkin akan lebih membazirkan bateri. Sebab proses nak menutup background apps tu akan menggunakan bateri, nak buka balik nanti pun akan menggunakan bateri. So, biar je lah, tak payah tutup, kan? Mitos ketiga pula adalah berkaitan dengan Wi-Fi percuma, yang mana sesetengah penyedia perkhidmatan Wi-Fi percuma ni claim rangkaian Wi-Fi mereka adalah selamat. Yang mana tak pun. Kalau dah nama Wi-Fi percuma, ia bersifat terbuka kepada sesiapa saja yang nak join, sesiapa saja yang nak guna, dan terdedah kepada serangan hacker. Wi-Fi percuma ni tidak dilindungi. Hacker boleh senang-senang hack, terutama kalau kita menggunakan Wi-Fi percuma ni untuk urusan-urusan yang bersifat sulit, yang mana contoh urusan perbankan, yang mana kita tidak digalakkan menggunakan urusan perbankan atas talian dengan menggunakan Wi-Fi percuma. Tapi kalau dah sangat-sangat terdesak, contohnya kita berada di luar negara, nak guna Wi-Fi percuma yang disediakan, adalah lebih baik kita menggunakan aplikasi VPN. Install dulu aplikasi VPN, connect kepada Wi-Fi yang kita nak guna tu, kemudian run dulu VPN tu. Bila dah run, barulah kita guna Wi-Fi tu untuk apa-apa tujuan yang kita nak. Lebih selamat macam tu. Mitos yang keempat adalah berkaitan dengan megapixel kamera, yang mana megapixel ni memang menjadi selling point lah kepada pengeluar smartphone. Sebab ramai orang percaya makin tinggi megapixel, makin cantik gambar yang dihasilkan. Sekarang ada 64 megapiksel, 108 megapiksel, tapi tak semestinya gambar yang diambil oleh kamera ni adalah gambar yang cantik, gambar yang kualiti. Sebab kualiti sesuatu gambar bukan bergantung pada saiz megapiksel kamera. Apa maksud megapiksel? Megapiksel bermaksud 1 juta piksel. Kalau satu-satu smartphone tu ada kamera 12 megapiksel, maksudnya setiap kali kita snap gambar dengan smartphone tu, dia akan capture 12 juta piksel untuk menghasilkan satu gambar. Tapi kualiti gambar bukan ditentukan oleh jumlah piksel yang diambil. Contoh 64 megapiksel, 64 juta piksel.
tak semestinya akan menghasilkan gambar yang cantik. Kualiti gambar sebenarnya ditentukan oleh kualiti piksel yang diambil tu sendiri. Kualiti piksel ni tak sama untuk semua jenis kamera. Sebab tu kalau korang perasan iPhone, kamera dia 12 megapiksel je. Tak perlu pun sampai 64 megapiksel, 108 megapiksel, tapi tetap mampu menghasilkan gambar yang cantik. Jadi lepas ni janganlah mudah tertipu dengan mempercayai bahawa megapiksel yang besar mampu menghasilkan kualiti gambar yang cantik. Dan mitos yang terakhir pula adalah berkaitan dengan rangkaian 3G, 4G ataupun 5G. Ada orang percaya bahawa rangkaian 4G ataupun 5G akan menggunakan lebih banyak data berbanding rangkaian yang di bawahnya. Contoh, orang percaya 4G akan menggunakan lebih banyak data berbanding 3G, dan 5G nanti pun akan menggunakan lebih banyak data berbanding dengan 4G. Perbezaan rangkaian 3G, 4G dan 5G ni hanyalah kelajuan menyampaikan maklumat, menyampaikan data tu. Tak ada kena-mengena pun dengan jumlah data yang digunakan. Contohnya, kalau korang nak download video bersaiz 10 megapiksel, gunalah 3G ke 4G ke 5G ke, data yang digunakan tetap 10 megapiksel. Cuma cepat atau lambat je. Nak senang faham macam ni lah. Biasanya orang salah faham sebab bila kita stream YouTube, kalau kita guna rangkaian 3G, video yang kita tengok tu low quality kan, pecah-pecah sikit. Tapi kalau kita guna rangkaian 4G, video yang kita tengok tu lebih high quality, lebih cantik, lebih jelas, lebih terang, tak ada pecah-pecah, sharp je semua kan. Tapi sebenarnya korang kena faham, dekat YouTube ni kita boleh stream banyak kualiti tau. Dan YouTube pun dah set, bila dah cukup data untuk load satu-satu video, walaupun pada kualiti paling rendah, dia akan load dulu. Dia tak akan tunggu dah banyak data untuk load kualiti yang lebih tinggi baru load. Tak, cukup je data untuk load mana-mana kualiti, terus dia akan load. Jadi bila kita guna 3G, data yang ditransfer tu adalah lebih perlahan dan lambat nak cukup kuota untuk run video yang high quality ni. Jadi dia run yang low quality dulu. Tapi bila kita tukar kepada line 4G, data yang ditransfer lebih cepat, lebih banyak dapat kumpul data untuk run video yang high quality. That's why dia akan run video high quality. Sebab sebenarnya ia bergantung kepada kecepatan data yang ditransfer. YouTube tak akan benarkan penonton menunggu lebih lama untuk tengok sesuatu video. So sampai sini saja dulu perkongsian aku hari ni. Jangan lupa like video ni dan subscribe channel aku. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.